PRU, Pilihan Raya Umum ke-15 akan berlangsung. Sebagai anak muda, siapakah yang patut anda undi? Itulah yang kita akan kupas pada hari ini di Majans TV bersama aku Alif. Jadi apa tunggu lagi? Tanpa buang masa, subscribe the channel, like the video, and let's dive into the video. Dalam channel aku ni, aku jarang gila bercakap pasal politik dan sebagainya. Aku hanya beberapa kali lah itu aku buat cerita pasal what I call it, adalah benda aku marah sikit pasal government dan benda semua tu kan. But again, benda tu adalah bukan political basis punya video lah. Dan pada hari ini, aku ingin bercakap sikit pasal politik. Sebab apa? Sebab benda yang kita akan temui, ataupun lebih tepat lagi, atau benda yang kita akan lalui oleh kebanyakan mereka kat luar sana yang berumur 18 tahun ke atas. Dulu nak mengundi ni kena tunggu umur 21. Sekarang ni bagi mereka kat luar sana yang 18 tahun pun, korang dah boleh start mengundi. Oleh kerana itu, generasi muda, alright, yang muda-muda ni, yang first time vote ni, memainkan satu peranan yang sangat besar dalam pilihan raya pada kali ini. Kerana majoriti yang akan keluar mengundi, yang layak mengundi, adalah mereka yang bawah umur 40 tahun, 35 ke bawah. Maksud generasi aku dengan generasi yang bawah ni lah. Kita ni adalah majoriti para pengundi tau. Nasib Malaysia untuk 5 tahun akan datang ditentukan oleh majoriti ini. Kalau korang keluar mengundi, kalau korang yang anak muda dia tak keluar mengundi, maksudnya nasib negara kita yang 5 tahun akan datang ni hanya akan ditentukan oleh mereka yang dah tua. Dan of course mereka akan memilih pilihan-pilihan yang tradisional, yang tua, yang akhirnya kita yang muda ni akan stuck bersama-sama mereka. Dan kita tahu bagaimana orang-orang tua ni memimpin. Kalau nak dibandingkan mereka-mereka yang lebih muda, yang lebih progresif, seperti nama-nama yang kita boleh kenal, Nurul Izzah, ada Kharijah Maluddin, alright, nama-nama yang lebih muda, yang lebih arif dengan keperluan dan kehendak generasi umur kita. Tetapi secara jujurnya, kenapa aku buat video ni adalah kerana aku jumpa satu gambar. Kau tengok gambar ni, ke syurga. Ke syurga guys. Ya Allah, kau tengok tu, undi parti ni dan kita boleh dapat masuk syurga dan sebagainya. Aku tak pasti ini adalah gambar kempen yang baru ataupun yang lama. Aku harap lama lah dah. Aku harap mereka tak gunakan lagi lah slogan ini ataupun kempen ini yang memainkan sentimen keagamaan syurga neraka ini untuk menarik undi. Ingat pesan saya kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Ustaz syarah sikit lah saya masuk pi neraka ni. Kata aku nak kata apa? Keputusan untuk kita mengundi siapa itu bukan terletak kepada janji-janji manis semata-mata. Kita harus kenal siapakah yang kita mengundi. Kita harus tahu apakah yang mereka ingin perjuangkan. Apakah hidden agenda mereka? Apakah manusia-manusia ini boleh diharapkan untuk lagi 5 tahun? Dan apabila kita keluar mengundi ni, kita menggunakan kuasa rakyat kita ni untuk menentukan siapa yang bekerja untuk kita. Kalau kau rasa engkau dah tak nak tengok orang tua yang bekerja untuk engkau, yang datang parlimen pun datang tak sampai 30 hari dalam masa 89 hari parlimen bersidang dan sebagainya, kau nakkan perubahan. So di sinilah channelnya, di sinilah salurannya untuk korang menentukan siapakah yang akan mewakili korang. Ramai rata-rata kat luar sana, bila aku baca komen-komen dekat video-video orang berkempen dan sebagainya, ramai yang tak nak seseorang itu untuk menjadi Perdana Menteri. Kita petik nama lah. Ramai tak nak Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri kalau Barisan Nasional menang. Tetapi sebagai orang yang berada dekat bahagian Datuk tu, apakah benda yang korang boleh buat supaya benda tu tak berlaku? Sendiri jawablah kan. Saya tahu jawapan dia macam mana kan. Bukan tugas aku ataupun aku punya kuasa untuk menyuruh korang untuk undi siapa. Tetapi tugas aku untuk mengingatkan korang tentang kenapa korang perlu keluar mengundi. Apakah tujuannya engkau memangkah undi itu? Kenapa korang semua, kenapa kita semua memilih orang ini, parti ini, sedangkan ada parti-parti lain yang bertanding? Kenapa? Kena ada sebab. Dan sebab itu semua korang tak payahlah dengar daripada belah pihak belah macam-macam lah. Sebab kalau kita mula dengar benda-benda yang merepek ni, kita akan dapat false assumption tau. Sebab dalam tempoh kempen ni, di mana banyak janji ditaburkan, banyak fitnah yang ditaburkan untuk menutup ataupun menampakkan diri itu lebih baik daripada seseorang. Cop. Kejap guys. Kita berhenti kejap. Cakap pasal PRU ke-15. Kita bercakap pasal undi yang boleh kata penting juga ni. Undi apa? Undi antara dua individu. Baju aku. Yes. Ronaldo ataupun Messi yang akan memenangi Piala Dunia kali ini di Qatar.
one final showdown yang akan diabadikan dekat baju ini. Kalau korang beli baju ni yang berharga RM50, korang tak dapat baju sahaja, korang berpeluang untuk menang iPhone. Ya, iPhone 14 Pro Max original jersey Argentina. Kalau korang undi Messi lah, dan kalau korang undi Cristiano Ronaldo, korang dapat jersey Portugal lah. World Cup 2022 akan menjadi World Cup pentas terakhir untuk Messi dan juga Ronaldo beraksi. Mereka berdua dijadikan idola daripada tahun 2009 lagi di pentas Piala Dunia. Obviously ramai yang akan rindu kedua-dua hero legenda ini. Jadi apa tunggu lagi guys, dapatkan jersey ini yang kainnya berkualiti, printingnya bagus, untuk mengabadikan dua legenda ini dalam satu baju. Apa tunggu lagi guys? Aku dah dapat satu, aku nak beli lagi. Kerana setiap pembelian akan ada satu undian, dan juga satu undian tu bermakna satu lucky draw. Lagi banyak anda beli, lagi banyaklah peluang untuk anda menang. Investment yang sangat bagus. Korang beli 10 baru RM500, tapi hadiah dia beribu-ribu. Jadi guys, apa tunggu lagi? Link dekat bawah aku sediakan untuk pembelian, untuk undi dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama mengabadikan legenda bola sepak anda bersama-sama lucky draw. Jom kita sama tengok video ini. Negara kita telah ditadbir oleh satu governance body ataupun satu government ini yang dah lama bertapak dekat Malaysia. Lebih daripada 50 tahun barisan kepimpinan Barisan Nasional, UMNO dan sebagainya memerintah negara kita, dan previous punya PRU dapat kita melihat sedikit perubahan, tetapi perubahan yang aku katakan tak sampai satu penggal. Dan perkara itu berlaku atas kepincangan yang berlaku di dalam parti yang menang itu sendiri. Aku boleh katakan kat sini, kepimpinan yang dibawa oleh Tun Mahathir itu actually merosakkan perpaduan yang ada di dalam kalangan manusia, terutama orang Melayu pada ketika itu. Setiap parti, setiap pergabungan yang disertai oleh Tun, kita akan menampakkan satu kepincangan internally. Daripada dia mula bersama UMNO dan sebagainya, benda tu kita boleh nampak. Kita hentikan sentimen perkauman di mana apabila satu parti itu naik, maka kita punya kesultanan akan dicabar, hak kemelayuan kita dicantas, agung, agama Islam dan sebagainya itu akan disentuh dan sebagainya. Itu adalah benda yang bodoh untuk kita percaya, adalah kerana itu adalah, ini bukan di bawah hak eksekutif kerajaan yang memimpin. Maksudnya tak kira kerajaan mana yang mentadbir, benda itu adalah benda yang tidak boleh disentuh kerana dijaga ataupun diselia kuasa oleh Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak. Jadi jika kita mempercayai bahawa itu adalah sentimen untuk sesebuah parti itu merosakkan benda-benda yang telah termaktub dalam perlembagaan, itu adalah satu fitnah yang aku rasa macam kita sebagai bangsa yang membaca ni kena tahu apakah hak kita sebenarnya. Bila kita bercakap pasal bangsa dan agama ni semua kan, bila kita bercakap pasal bangsa itu, bangsa ini dan sebagainya, seolah-olah macam bangsa kita, agama kita itu yang diwakili oleh pemimpin yang kita undi dulu, bapak-bapak kita undi dulu tu macam bagus sangat. Fahamlah siapa maksudnya kan? Tak biar aku petik nama. Sebab kalau kita bercakap macam tu, seolah-olah macam kita menganggapkan pemimpin yang selama ni yang menyakau duit rakyat dan sebagainya itu macam benda tu tak ada kesalahan. Sebab apa? Sebab dia Islam, dia Melayu, so kita boleh nak bangkitkan. Kita hanya perlu jaga-jaga kepada orang yang bukan Islam, yang bukan Melayu. Sedangkan yang banyak buat masalah sebelum ni, menyakau duit rakyat tu orang Islam kita. Nampak tak? So bukan kata Melayu bagus, Cina tak bagus, Cina bagus dan sebagainya. Benda tu tak boleh dipakai lagi, kerana benda yang jahat, benda yang tak betul itu boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Tak kira sama ada kau tu Islam ke bukan Islam ke. Kalau kau nak buat jahat, kau buat jahat. Dan at the end of the day, kita bos. Kalau kita rasa benda tu tak betul, tak boleh perform, kita tukarlah balik 5 tahun akan datang. Kalau kau rasa 5 tahun tu boleh merosakkan dunia, boleh merosakkan negara kita, boleh merosakkan agama engkau, agama kita semua boleh merosakkan, then you need to know better lah how Malaysia works, and bagaimana kerajaan kita actually membentuk sebuah kerajaan, dan bagaimana perundangan itu dilakukan, ditubuhkan, dan akhirnya kita hidup dekat Malaysia ini seperti mana kita hidup seperti biasa. Sudah sampai waktunya bagi akulah untuk kita ditadbir oleh pemimpin-pemimpin yang actually tahu apa yang kita lalui. Maksudnya kita lalui itu adalah anak-anak muda, generasi-generasi muda ini, generasi-generasi yang moden ini. Kita perlukan pemimpin yang boleh adapt dengan keperluan kita. Bagaimana kita berusaha lepas graduate, tak ada kerja dan sebagainya, kita memerlukan satu governing body, satu government yang
lebih cenderung ke arah itu berbanding dengan government yang ditadbir oleh dinosaur-dinosaur yang dah tua, yang hanya tahu bagaimana untuk memakmurkan poket-poket mereka sendiri ataupun poket family-family mereka. Kita dah tak perlu lagi jambatan, kita dah tak perlu lagi bangunan tinggi-tinggi, kita tak perlu lagi highway. Frankly speaking, we do not need all that. Kita tak perlu dah. Siapa yang fikir bahawa kita memerlukan lagi satu KLCC? Siapa yang berfikir kita perlu lagi satu jambatan untuk pergi masuk Pulau Pinang? Siapa yang memikirkan kita perlukan infrastruktur yang besar untuk kononnya kita membanggakan diri kita kat luar negara? Bila orang tengok kita, wah, Malaysia hari tu, Malaysia hari ni, sedangkan pertumbuhan dalam negara kita sendiri pun cacat, di mana kita punya public transportation pun tak pernah solve isu sejak 20 tahun yang dulu. Isu gaji, isu makan dan sebagainya masih jadi isu lagi dekat negara kita. Kita perlu cari pemimpin yang faham tentang perkara-perkara ini. Perkara di mana kalau kita cari pemimpin yang sama, yang zaman bapak-bapak kita dulu, benda akan sama. Contohnya macam mak bapak akan cakap, oh, dulu abah kerja gaji 800 je. Sekarang tak boleh buat macam tu dah. Dulu tak boleh pakai dah. Dulu gaji 800, 900. Sekarang pun kau ingat naik tinggi sangat ke? Gaji basic ada lagi yang bawah 1,300. Ada je. Tapi zaman dulu nasi lemak boleh dapat 50 sen, 20 sen. Di kita, kalau compare dengan negara jiran kita, Singapura, mereka dengan gaji yang sama macam kita, mereka boleh beli barang yang sama dengan harga yang lebih murah tanpa kita convert lah. Kalau convert kau bodoh lah, right? Macam gaji kita 1,500, sana pun ada gaji 1,500. Tetapi kat sana boleh dapat air susu 1 kotak 1 liter tu $2. Kita RM6. Padahal import tau. Diorang import barang kita ke sana. Macam mana mereka boleh dapat spend lagi murah daripada kita spend kat sini? Benda-benda macam tu lah. Kita tak boleh pilih government yang berkempen dengan secara mereka memberi gula-gula tau. Maksudnya macam, oh, imbuhan ini, imbuhan itu, bonus ini, bonus itu, benda-benda yang picisan tau. Benda-benda yang sagu hati yang kita dapat one off. Kita dah boleh kena stop fikir benda-benda macam tu. Instead of kita kena fikir government yang boleh make sure kita punya pekerjaan anak muda kita boleh dapat gaji yang betul, pengawalan harga bahan-bahan mentah itu dilaksanakan dengan sempurna, enforcement yang betul. Itulah yang kita nak untuk long term hidup kat Malaysia ni. Bukannya kita nak cari government yang boleh bagi, oh, aku bagi kau 200, 1,500, beranak dapat 500. We need to stop all that. Politik wang yang kecil tau, yang picisan tau. So we need to find a government yang lebih ada projection yang lebih jauh, lebih luas tentang pertumbuhan ekonomi sara hidup kita berbanding dengan government yang offer gula-gula, yang bagi, oh, beranak dapat 500, ini dapat ni dapat tu, bantuan one off, benda-benda yang tak kekal tau, benda yang tak mengubah cara hidup, benda yang tak mengubah landscape ekonomi rakyat. Kita perlu cari government yang mission dia adalah untuk mengubah landscape ekonomi rakyat, bukan ke arah short term, long term punya longevity. Itu yang kita nak. Alright, so till again guys, aku harap video ni dapat memberi sedikit manfaat untuk membuka mata korang tentang keperluan untuk korang keluar mengundi. Okay? Till again, so you guys on my next video. Assalamualaikum guys. I love you all.